أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari kerana sudi bersama-sama dengan Gemulul Iman dalam kuliah 2 hari ini bagi menyambung kitab biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi saf pentadbiran Gemulul Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang tetap setia menunggu daripada subuh tadi, masya-Allah, alhamdulillah. Syukur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita masih lagi pada bab yang ke-13, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Terima kasih Puan Amira atas bantuan kita lah pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pengerusi baru kita, Bonda, mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Seluruh barisan Lajnah Kuasa dan para ibu, kalau ada ayah yang mengerti kita, para ibu dan ayah yang mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berikan kebaikan, berikan kesihatan yang baik insya-Allah untuk terus duduk dalam majlis ilmu. Dan duduk kita dalam majlis ilmu ini juga Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya. Mudah-mudahan yang kita bicara tentang biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaklah kita untuk boleh syafaatnya yang akan menyelamatkan kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Okay, insya-Allah. Kita sambung hijrah ke kota Madinah. Surat 237. 237. Okey. Tatkala umat Islam mendapat tantangan hebat dan dahsyat daripada kaum musyrikin Quraisy Mekah. Terlihat bagaimana kisah Habbab bin Ar disiksa dengan dibaringkan di atas bara api, kan? Kemudian kita lihat bagaimana siksaan yang ditimpa atas Bilal bin Rabah. Siksaan yang ataupun yalah keluarga Yasir yang dibunuh, okey. Jadi bila tantangan semakin hebat, kemudian baru saja pula berakhir boikot ekonomi ke atas orang-orang Islam, kemudian wafat pula pakcik Nabi yang ketika itu menjadi pemimpin tertinggi Quraisy yang banyak melindungi Nabi SAW, Abu Talib.
Kemudian wafat Sayyidatina Khadijah, isteri kesayangan Nabi SAW. Kemudian Nabi cuba berdakwah ke Taif untuk mengajak orang-orang Taif beriman pada Allah SWT. Nabi dihujani dengan batu. Orang-orang Taif menolak dakwah Nabi SAW. Selepas daripada peristiwa itu, maka sampailah perintah Allah SWT untuk Nabi dan seluruh umat Islam berhijrah ke kota Madinah. Okey. Kota Madinah sebelum itu dikenali dengan Yathrib. Saraba ni maksud dia adalah jijik, kotor. Sebab itu Nabi tak benarkan. Dalam satu buah hadis Nabi tak benarkan kita panggil Madinah itu dengan Yathrib. Sebab namanya mengaibkan, namanya tak elok. So, Nabi tukar kepada Taibah ataupun Tayyibah. Kan, Tayyibah. Daripada Yathrib yang jijik, jelek, kotor itu kepada Taibah ataupun Tayyibah yang baik, yang bersih, yang suci. Asalnya dinamakan Yathrib ni sebab ada tu penyakit malaria, bawaan nyamuk. Okay. Yang Allahumma SWT dia memang melanda, dipanggil wabak lah. Kalau sekadar seorang dua orang ni dia tak panggil wabak. Tapi bila satu kampung ni, satu bandar ke dia, satu negara ke dia, dipanggil wabak lah. Macam COVID-19 dia wabak kan, wabak penyakit. Jadi bila wabak ni seluruh Madinah dan terkenal dengan panggil Hamal Madinah. Ha, Mim, Ya, Al-Maqsurah, Hamyul Madinah. Ya, Hamal Madinah maksudnya demam Madinah. Demam Madinah. Ada juga orang-orang Yahudi Madinah gelarkan sebagai penyakit ni Ummul Maldan. Ada sebut Ummul Maldan, Ummul Muldan. Sebab orang yang terkena penyakit tu yang pertama adalah Ummul Maldan nama dia. Okay. Dan didapati daripada satu riwayat bahawa ayah Nabi SAW wafat kerana penyakit ini. Wafat kerana penyakit ini. Sebab itulah jasad ataupun ayah Nabi SAW di Madinah. Dikuburkan di Madinah. Dikuburkan di Madinah. Kalau dulu di hadapan Babu Salam tu, pintu Babu Salam dulu sebelum perluasan Masjid Nabawi tu. Tapi bila proses pembesaran Masjid Nabawi, makam Abdullah yang ada di depan pintu Babu Salam tu, dia bukanlah betul-betul depan pintu, dia bertentangan tu, dipindahkan ke Baqi'. Dipindahkan ke Baqi'. Jadi Allahumma SAW itu. Okay. Sebab ayah Nabi ni sering datang ke Madinah. Ayah Nabi ni sering datang ke Madinah. Sebab urusan atuk Nabi Abdul Muttalib yang ketika tu jadi pemimpin tertinggi di kalangan Quraisy Mekah ataupun pemimpin Mekah. Jadi dia kerap mengutus Abdullah. Sebab Abdullah ni orangnya cekap, Abdullah ni orangnya bijak, Abdullah ni adik-adik yang lain ramai. Kan? Tapi Abdullah yang apa-apa tugas mesti diamanahkan kepada Abdullah. Abdullah ni anak yang bongsu. Ada 10 adik-adik semuanya. Abdul Muttalib ada 10 anak. Jadi Abdullah yang paling bongsu. Tapi Abdullah yang sering. Bila sampai ke Madinah, ayah Nabi ni terkena dengan penyakit itulah. Hamil Madinah ataupun Hamal Madinah. Demam Madinah ataupun penyakit malaria tu tentang tu. Okey. Bila mendapat tantangan yang hebat daripada kaum Quraisy Mekah, maka Allah pun mengizinkan Rasulullah dan umat Islam ke kota Madinah atau nama lain ialah Yathrib. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ketika jumlah pengikutnya mencapai 70 orang. Maksudnya 70 orang yang telah masuk Islam, Rasulullah sangat gembira kerana Allah telah membuatkannya suatu benteng pertahanan daripada suatu kaum yang memiliki keahlian dalam peperangan, persenjataan dan pembelaan. Tetapi pemusuhan dan penyiasaan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin pun semakin sengit dan berat.
Mereka menerima cacian, penyiksaan yang sebelumnya tidak pernah mereka rasai, sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk berhijrah. Pujukan dan permintaan ini telah dijawab oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku telah diberitahu tempat tinggal kamu adalah Yathrib, nama asalnya, iaitu Madinah. Barang siapa yang ingin keluar, maka hendaklah keluar ke Yathrib. Maka bersiap sedialah semua para sahabat dan berkemas segala keperluan perjalanan. Mereka berangkat ke Madinah secara sembunyi dan sahabat yang pertama sampai ke Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad, bekas suami kepada Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Okay. Kemudian Amir bin Raba'ah ataupun Amir bin Rabi'ah bersama isterinya Lailah Abu Hasham. Dan inilah wanita pertama yang datang ke Madinah. Setelah itu para sahabat datang secara berombongan. Mereka turun ke rumah kaum Ansar untuk mendapatkan perlindungan. Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq keluar daripada rumah yang dikepung oleh Quraisy selama bersama-sama pada waktu malam. Di riwayat 26 Safar, ini yang saya dapat. Tapi dalam riwayat yang lain 27 Safar. Maksudnya keluar daripada rumah tu 27 Safar. Di riwayat kata 26 tu malam tu sebab Nabi keluar maksudnya bila maghrib tu dah masuk 27 lah kan. Allahumma salli tengah malam Nabi keluar. Di 26 Safar tu ada riwayat orang Quraisy berkumpul dan bermesyuarat di Darun Nadwa. Darun Nadwa di Mekah lah tempat mereka bermesyuarat. Ada 11 orang semuanya. Pembesar-pembesar Quraisy, masuklah Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, semua pembesar-pembesar Quraisy berbincang di Darun Nadwa. Darun Nadwa untuk bagaimana Allah SWT nak memberhentikan dakwah Nabi SAW. Okay. Dan ketika tu sedang bermesyuarat, tiba-tiba datang seorang tul yang bajunya kusuk masai, dan mereka semua tidak mengenali lelaki tersebut. Dan lelaki itulah yang mencadangkan kepada pembesar-pembesar Quraisy ni untuk membunuh Muhammad. Setelah mana mereka berbincang, dikata kalau kami bunuh Muhammad, pasti keluarga Nabi, keluarga Muhammad ni akan balas dendam. Jadi bagaimana kita nak mengelakkan daripada keluarga Nabi ni balas dendam? Jadi mereka, orang tua ini mencadangkan agar lantik setiap kabilah ni seorang lelaki yang gagah perkasa, dan dia kata bunuh Muhammad dengan sekali tetapkan secara serentak supaya keluarga Muhammad tidak boleh mendakwa siapa yang membunuhnya. Kan? Dari cadangan itu diterima. Bila mereka menoleh, lelaki tua tu hilang. Lelaki tua itu adalah syaitan sebenarnya yang datang kepada mereka, mengajarkan ataupun memberikan idea tu. Okay, insyaAllah. Itulah kisahnya di Darun Nadwa. Jadi 26 Safar mereka berbincang di Darun Nadwa. Riwayat kata 27 Safar keluar berhijrah. Okay. Kalau kita lihat gambar ni gambar 1839 masih tak silap saya. Gambar Madinah. Gambar ni tersimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Ada gambar Madinah. Jadi kalau kita lihat seumpama inilah. Kalau zaman Nabi SAW dulu, Madinah ni memang berpusat. Dan Masjid Nabawi tu kalau ikutnya kedudukannya kat tengah-tengah lah. Kalau kita lihat kubah warna hijau tu kan, depan tu bangunan. Sekarang bangunan tu dah rata jadi dataran dah. Kan? Kemudian belakang pun bangunan. Kan? Sekarang ni dah dataran. Okey. Keluasan Madinah zaman Nabi SAW, maksudnya yang rumah bandar apa semua, bandar Madinah tu keluasan dia adalah seluas pagar Masjid Nabawi sekarang. Kalau kata mana Madinah? Itulah Madinah. Itulah bandar Madinah. Maksudnya keluasan pagar masjid. Sebab itu pagar masjid ni walaupun ada pembinaan di sebelah kiri dan kanan, kan, ataupun pembinaan bahagian depan, mereka tak ubah pagar tu. Mereka tak kedepankan ataupun kebelakangkan pagar tu, tak.
Sebab itulah sebenarnya sempadan Madinah dulu. Sempadan Madinah. Jadi bandar Madinah itulah bandar Madinah, seluas dataran ataupun seluas pagar Masjid Nabawi. Jadi rumah-rumah sahabat kat situ semua, dia tak ada keluar. Jadi kalau kita lihat kedudukan dia, Masjid Nabawi tu betul-betul kat tengah-tengah. Di antara dataran tu. Di antara dataran tu. Sebab itu Allahumma salli Muhammad. Jangan ada yang lagu bila Nabi sampai ke Madinah. Tala'al badru alaina ni thaniyatil wada' kan. Min thaniyatil wada' tu maksud dia apa? Tala'al telah terbit bulan purnama atas kami. Min thaniyatil wada'. Okay. Dia Masjid Nabawi tengah-tengah. Nak masuk ke tengah-tengah pusat bandar Madinah ni, dia akan melalui, kalau kita boleh bayangkan macam ni, celah rumah orang ni. Dia ada satu lorong sempit. Situlah tempat nak keluar Madinah kalau nak ke arah selatan, nak pergi ke Mekah. Lepas tu kemudian ada satu lorong sempit ke utara pula nak pergi ke Syam, Okay. Jadi mereka ni menunggu kedatangan Nabi SAW ni macam kita ni menunggu kalau gerhana bulan kan, dia nak keluar ada satu cahaya yang bila dia, gerhana matahari. Gerhana matahari dia ditutupi oleh bulan, semuanya gelap matahari ni. Tapi bila bulan ni dia dah bergerak, beredar, dia akan ada satu cahaya yang dia terus macam menerangi, cahaya yang terang benderang. Sebab itu digambarkan Nabi SAW ni, kalau cahaya matahari ni cahaya yang menyilaukan mata. Cahaya yang terang, menyilaukan mata. Tapi kalau cahaya bulan ni dia cahaya yang redup. Tapi dia bersinar. Jadi digambarkan Nabi Tala'al badru, telah terbit bulan purnama. Alaina atas kami. Min thaniyatil wada'. Daripada lorong sempit tu. Jadi mereka menunggu di Masjid Nabawi tu. Time tu Masjid Nabawi pun tak ada lagi kan, di kawasan tu. Okay. Mereka menunggu kedatangan Nabi. Tiba-tiba Nabi muncul. Terus macam seolah-olahnya terbit purnama atas kami. Itu kalau kita boleh bayangkanlah Madinah dulu. Bangunan dekat-dekat je. Okay. Seluas pagar Masjid Nabawi itulah bandar Madinah dulu. Bandar Madinah. Okay, jom kita sambung lagi. Mengikut apa yang terdapat dalam kumpulan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh ulama-ulama sirah, Rasulullah SAW, Abu Bakar telah datang menemui Rasulullah SAW dan meminta izin untuk berhijrah. Okay. Setelah mendapati ramai orang Muslim yang berpusu-pusu hijrah ke Madinah. Okay. Bagi Rasulullah SAW berkata, bersabarlah dahulu, sebenarnya aku menanti hingga datangnya keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Tanya Abu Bakar, memang begitu ke ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, ya memang begitu. Bermaksud Nabi hijrah bukan melarikan diri. Bermaksud Nabi hijrah bukan kehendak Nabi. Nabi hijrah adalah kehendak Allah SWT. Perintah daripada Allah. Sebab itu kalau tak, Nabi boleh je berhijrah bersama orang-orang Muslim yang lain yang keluar lebih awal. Kan? Tapi tak, Nabi tunggu perintah daripada Allah. Jadi hijrah ni perintah daripada Allah. Bukan Nabi melarikan diri. Bukan Nabi dah tak tahan sangat siksaan dahsyat kepada orang-orang Islam dan Nabi juga disakiti. Nabi keluar tak? Okay. Cuma ketika tu Nabi kata, keluarlah kamu sebab yang ni perintah hijrah ni, ya. Sebab contohnya hijrah ke Habsyah. Ya, Nabi yang mencadangkan mereka hijrah ke Habsyah. Okay. Yang hijrah ke Madinah juga Nabi yang mencadangkan hijrah ke Madinah. Tapi Nabi sendiri menunggu perintah daripada Allah. Jadi, Nabi buat semua benda tu adalah perintah Allah SWT. Kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pun sebenarnya, atau Nabi menyikat rambut pun, Nabi biarkan rambutnya terurai dulu.
tanpa disikat kiri atau kanan ataupun ke belakang. Sebab Nabi lihat orang-orang kafir Quraisy menyikat rambutnya ke kiri dan ke kanan belah tengah. Okay. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kebiasaan menyikat rambut ke belakang. Semua ke belakang. Okay. Dan Nabi SAW membiarkan rambutnya. Okay. Sampailah datang perintah Allah bagaimana cara nak menyikat rambut kan. Hatta menyikat rambut pun Nabi tunggu perintah Allah. Bukan kita ikut trend. Trend macam ni, belah tepi, belah tengah kan. Ikut trend. Nabi tak. Hatta menyikat rambut pun Nabi tunggu perintah Allah. Sekecil-kecil perkara Nabi tunggu perintah Allah. Lagilah benda yang besar, perkara yang besar itu hijrah. Hijrah. Jadi Nabi bukan keluar kerana Nabi dah tak tahan dengan siksaan. Okay. Yang Nabi perintahkan orang Islam ni keluar sebab Nabi tak sampai hati lihat orang-orang Islam ni disiksa. Nabi sayang umatnya. Kan? Sebab itu Nabi kata tak berhijrah dulu. Okay. Sampailah Nabi dapat perintah daripada Allah. Okay. Dengan itu Abu Bakar berhenti terus menyoal Nabi SAW. Sebelum ni dia asyik tanya, ya Rasulullah bila kita nak hijrah? Orang Islam lain semua dah hijrah, kita bila nak hijrah? Kan? Beliau faham bahawa beliau menemani Rasulullah SAW dan tujuan itu beliau menyediakan 2 kenderaan. Memberi makan dan minuman yang secukupnya selama 4 bulan. Okay, 4 bulan lamanya. Okay. Itu dia beli unta tu 2 ekor dengan harga Allahumma SWT 400 dirham. Seekor tu 400 dirham. Okay. Jadi Abu Bakar bela ni sampailah dia betul-betul kuat dan sihat kan, yang diberikan daripada Nabi SAW seekor dan dia seekor. Allahumma salli akhirnya Nabi kata tak apalah aku beli. Tak, Nabi dengan Abu Bakar hanya beza 2 tahun sahaja. Abu Bakar pun ketika tu lebih kurang sebaya dengan Nabi SAW. Kalau kita lihat ketika tu Nabi umurnya 53. Masa hijrah tu 53. Kan? 53. Berarti Abu Bakar 51 lah. Abu Bakar 51. Okay. Allahumma salli okay. Nabi beli balik unta tu, tak apa kata yang unta ni seekor ni aku beli. Nabi bayar kepada Abu Bakar 400 dirham sebagaimana dia beli. Dia beli dengan harga tersebut. Okay. Dan Nabi gelarkan unta tu dengan nama Qaswa. Qaswa ni ada 2 riwayat. Qaswa ni maksudnya dia ada sentiasa depan mata. Itu maksud Qaswa. Aqsa maksud dia. Dia ada sentiasa depan mata Nabi SAW. Nabi panggil dia Qaswa. Yang kedua, ada riwayat kata nama Qaswa tu berasal daripada kalimah yang istilah kepada telinga yang unta yang telah terpotong telinganya. Bukan terpotong dia dipotong, sompik. Telinga dia tu digunting supaya tanda dia ni unta yang takkan dibuat kerja angkat barang lagi dah. Okay. Dia panggil Qaswa. Unta yang kuat sebenarnya. Unta yang Qaswa. Qaswa ni unta betina. Unta betina. Yang menariknya unta Nabi SAW ni lah. Kalau unta di padang pasir di kalangan orang Arab, kalau di kalangan di negara kita adalah kucing. Perangai unta sama perangai kucing. Dia akan manja dengan tuan dia. Dia serap stres tuan dia. Kemudian dia ni kemurungan bila tak ada tuan dia. Sama. Nabi SAW kan bila Nabi wafat, Qaswa kan menangis. Panjang hari menangis. Sehingga dia buta. Lepas tu bila dia jatuh sakit. Dan satu-satunya binatang yang dikuburkan di baki adalah Qaswa. Jadi dia ada perasaan, dia sayang. 2 bulan je dia bertahan hidup. 2 bulan dia bertahan hidup. Dia dengan Nabi 11 tahun. 11 tahun macam itulah lebih kurang. 10 tahun dia hijrah tu kan. 10 tahun 11 nak masuk 11 tahun lah. 11 tahun.
jatuh sakit sebab dia rindu Nabi SAW. Buta matanya kerana dia menangis, sedih kewafatan Nabi SAW. Itulah. Sebab itu unta ni insyaAllah binatang yang special, binatang yang istimewa. Dia umpama macam kucing lah. Sebab itu Nabi suka bela kucing. Kucing pun sama dengan unta. Kucing sama dengan unta. Okay, insyaAllah. Okay. Okay. Pihak Quraisy begitu berhati-hati dan mengikut segala perkembangan yang terakhir. Lebih-lebih lagi setelah mereka mendapat tahu bahawa pengikut-pengikut Rasulullah SAW semakin bertambah ramai. Okay. Kemudian paling menarik sekali ialah pengikut-pengikut itu bukan daripada kaum Quraisy saja, malah bukan juga anak-anak tempatan. Perkembangan ini menyebabkan mereka lebih berhati-hati serta timbul persoalan apakah Rasulullah SAW akan keluar daripada Mekah. Kemudian membuat persiapan di sana untuk membuat pukulan yang hebat ke atas mereka pada waktu yang sesuai. Pihak Quraisy telah bertemu dan bermesyuarat di kelab mereka. Darun Nadwa lah, di rumah Ubay bin Kilab. Okay. Dan sebarang ketetapan dan sepakati akan dilaksanakan. Mereka membincangkan apa langkah-langkah yang patut diambil terhadap Rasulullah SAW. Pendapat daripada kalangan terbanyak daripada mereka bersetuju memilih setiap puak seorang pemuda yang tahan lasak bagi mewakili puaknya. Kemudian setiap daripada mereka diberi sebilah pedang yang tajam. Lalu kesemuanya pergi ke rumah Rasulullah untuk membunuh baginda SAW dengan satu tetakan. Mereka berharap agar tindakan demikian menyebabkan keturunan Abdul Manaf, maksudnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, moyang Nabi SAW. Bahawa tindakan demikian menyebabkan keturunan Abdul Manaf tidak sanggup menuntut bela kepada semua pihak yang terlibat. Untuk tujuan itu mereka menetapkan suatu masa yang ditentukan, tetapi Jibril AS telah mendahului mereka. Jibril telah pergi menemui Rasulullah SAW dan menceritakan perkataan jahat itu sambil menyuruh baginda SAW berangkat dan berhijrah dan melarang baginda tidur di tempatnya pada malam tersebut. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah menceritakan pada suatu masa ketika kami berada di rumah Abu Bakar, di mana udara siangnya begitu membakar, tiba-tiba ada orang yang melaung Abu Bakar. Katanya, "Hai, tengok itu Rasulullah dengan pakaian menyamar diri." Baginda SAW pakai ridak tu, tutup serban tu, kan? Macam orang Palestin lah. Lepas tu tutup, hanya nampak biji mata dia. Waktu tengah hari panas, Nabi keluar, jumpa Abu Bakar. Baginda tidak pernah datang waktu-waktu itu. Abu Bakar berkata, "Demi Tuhan, demi Allah, kedatangan Rasulullah pada waktu ini adalah untuk sesuatu yang penting." Aisyah menambah lagi. Bila sampai di hadapan rumah, baginda meminta izin, Abu Bakar pun mempersilakan Rasulullah SAW masuk, di mana beliau turut masuk ke dalam dan kemudian Rasulullah berkata, "Mari kita berbicara di luar." Lalu jawab Abu Bakar, "Mereka semua adalah ahli keluargaku ya Rasulullah." Maksudnya jangan takut, mereka tidak akan membocorkan rahsia kita. Kemudian baru Rasulullah menceritakan perihal sebenarnya. Katanya, "Sekarang aku telah mendapat izin untuk keluar berhijrah. Bolehkah kamu turut menemaniku?" Abu Bakar As-Siddiq ni dia beli unta 4 bulan sebelum tu. Itu pun belum ada ketetapan lagi bahawa Nabi SAW yang Abu Bakar yang akan menemani Nabi SAW. Tapi dia sering berdoa, "Ya Allah, izinkan aku menemani Nabi hijrah, Ya Allah." Sebab itu dia excited. Sebab itu Abu Bakar ni excited. Dia asyik tanya je, "Rasulullah, bila kita boleh hijrah? Bila kita boleh hijrah?" Kan? Tapi Rasul kata, "Aku belum diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah." Abu Bakar kata, "Memang begitu ke?" Dia kata, "Ya, memang begitu." Barulah Abu Bakar ni diam daripada bertanya. Kau tak? Selama itu dia bertanya je pada Nabi SAW. Okay. Dan dia beli unta tu dengan harapan, beli 2 ekor, dengan harapan dialah yang menemani Nabi SAW dalam hijrah. Okay. Dia sangat berharap Allah berkata kepada Nabi bahawa ambillah Abu Bakar sebagai temanmu untuk berhijrah, kan. Tapi bila Nabi kata ya, memang katanya, maksudnya kamu wahai Abu Bakar yang akan menemani aku hijrah. Ketika itu kata Asma binti Abu Bakar, dia kata, "Aku tak pernah melihat ayah aku menangis seumpama kanak-kanak kecil menangis. Menangis semua maunya.
gembira kerana Abu Bakar dipilih oleh Nabi SAW untuk menemani Nabi berhijrah ke Madinah. 4 bulan dia dah beli unta dah, dia bagi makan. Dengan harapan dia tak tahu lagi dia akan dipilih atau tak. Bila dia dipilih, kata Asma, aku tak pernah lihat ayahku menangis seumpama kanak-kanak kecil menangis. Kerana gembira bila Nabi mengatakan dia, memang kamulah yang akan menemani aku untuk hijrah. Lalu kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, ambillah salah siku daripada dua ini. Tapi sewaktu Abu Bakar dan Nabi SAW bersembunyi di gua Thur selama 3 hari tu, yang jaga unta tu adalah Abdullah bin Uraiqid, orang Quraisy yang belum Islam, masih beragama orang-orang Quraisy, iaitu agama menyembah berhala. Tapi Nabi tahu dia adalah orang yang baik. Nabi tahu dia adalah orang yang baik. Sebab itu sewaktu naik unta ni sampai ke ni, dia panggil Abdullah bin Uraiqid ni, tolong simpankan unta ni. Simpankan unta ni 3 hari. Hari ketiga kamu tunggu aku di tempat ni. Hari ketiga kamu tunggu aku di tempat ni. Okay. Abu Bakar tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, Abdullah Uraiqid ni akan datang ke? Boleh ke kita percaya dia? Nabi kata, Abdullah bin Uraiqid ni orang baik. Walaupun dia beragama Quraisy, agama yang disembah oleh orang Quraisy, tapi Abdullah bin Uraiqid ni orang yang baik. Sebab itu walaupun dia ni, dia boleh je tangkap Nabi SAW. Yang dia boleh je berpaling tadah. Dia boleh je bocorkan rahsia Nabi dan Abu Bakar. Tapi itulah, Allah dah pilih Abdullah bin Uraiqid ni untuk membantu Nabi SAW. Akhirnya Abdullah bin Uraiqid kan masuk Islam. Kan? Dia sampai di Madinah, dia masuk Islam. Okay. Allahumma salli. Itulah Abdullah bin Uraiqid. Penunjuk jalan sampai ke Madinah kan. Okay, selesai. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ambillah salah seekor daripada dua ini. Kata Rasulullah, dengan harga. Qaswa' ni dia unta betina yang lahir di perkampungan Bani Qushair, ataupun disebut bagi Bani Haris. Dibeli oleh Abu Bakar dengan harga 400 dirham. Dia beli ketika itu Qaswa' berumur 4 tahun. Okay, dan meninggal umurnya 15 tahun. Berarti kan 11 tahun dia bersama Nabi SAW lah. Berkhidmat kepada Nabi 11 tahun. Nabi tunggangi dia ketika hijrah, Perang Badar, Fatuh Mekah, Perjanjian Hudaibiyah, Haji Wada. Okay. Haji Wada. Jadi banyak lah. Perang Badar pun Nabi bawa Qaswa', Fatuhul Mekah, Nabi bawa Qaswa', Perjanjian Hudaibiyah. Itu yang kisahnya bila Nabi kata lepaskan Qaswa', sebab yang memegang Qaswa' adalah malaikat. Seumpama Mahmud, ketua gajah. Ketua gajah yang dimiliki oleh Abraha namanya Mahmud. Yang memegangnya adalah malaikat. Jadi bila Mahmud ni dialakan ke Mekah, dia duduk. Jadi semua gajah-gajah ikut dia, semua duduk. Tapi bila dialakan selain daripada Mekah, dia berlari laju. Sehingga orang terpaksa menariknya dan menyakitinya kan. Jadi unta Nabi Qaswa' juga dipegang oleh malaikat. Suatu perjanjian Hudaibiyah, walaupun Sayyidina Omar kata, ya Rasulullah, kita kan dah kuat. Kita dah 6 tahun dah kajak Islam Madinah. Kita dah ramai ya Rasulullah. Kenapa kita perlu mengalah? Kenapa kita tak teruskan perjalanan ke Mekah? Kenapa kita kena patah balik? Lalu kata Nabi SAW, lepaskan Qaswa'. Kalau Qaswa' berjalan menuju ke Madinah, itu isyarat daripada Allah untuk kita patah balik. Tapi kalau dia berjalan ke Mekah, jom kita siapkan diri kita, kita akan berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Bila dilepaskan Qaswa' berjalan menuju balik ke Madinah. Jadi syarat ada, kubur Qaswa' ada. Tapi tak ditanda lah. Katanya di hujung pagar tu, hujung kali.
Hujung bakat tu hujung. Dia tak ada di belah depan. Dia belakang. Okay. Belakang. Ada. Tapi tak ada tanda. Jangan kita memang tak jarang pergi. Tak pernah pergi. Kita pergi daripada depan je. Okay. InsyaAllah. Okay. Itu disebut. Okay. Selesai. Maksud qaswa adalah unta yang terpotong telinganya. Maksudnya unta yang dah tak buat untuk angkat barang. Tak buat untuk ni. Okay, kemudian ada yang menyebutkan bahawa unta yang sentiasa berada di hadapan mata tuannya, aqsaha sahibuha. Dia maksudnya daripada kalimah aqsaha tu, dia ambil qaswa. Sebab dia unta betina, jadi alif hamzah tu alamatut ta'nis kan. Dia tanda mu'annas, alif hamzah. Jadi nama dia qaswa. Qaf, sad, waw, alif, hamzah, qaswa. Okay, selesai insyaAllah. Terus. Okay. Cerita Aisyah lagi. Kami pun sediakanlah segala persiapan secepat mungkin. Begitu juga bekalan yang telah dimasukkan ke dalam uncang. Di mana Asma binti Abu Bakar telah mengoyakkan kainnya untuk mengikat. Dia bukan mengoyakkan kainnya sebenarnya. Gini. Dia Asma ni digelarkan sebagai Zatun Nitaqain kan. Dua perempuan yang mempunyai dua tali pengikat pinggang. Biasa orang perempuan satu. Sekarang ni tak ada, sekarang pakai getah je. Kan? Yang getah ke zip pakai cangkuk. Kalau dulu ingat tak? Ingat ke nenek saya kan? Dia pakai kain baju kurung tu, kain dia kan. Dia ada satu tali. Kalau bila balik Mekah tu dia adalah tali pinggang Mekah yang besi tu. Kan? Yang besi. Tali pinggang besi betul. Balik Mekah tali pinggang besi. Sebelum tu dia orang pakai kain je. Kendit. Orang Jawa panggil kendit. Mah? Panggil kendit lah ikat tali pinggang. Okay. Ya. Dia tali je. Tali pengikat. Jadi kalau orang lain semua satu tapi Asma dua. Lepas tu dia digelarkan sebagai sebab dia putuskan tadi tu untuk ikat bekalan makanan Rasulullah. Betul. Jadi betul Nabi kata Nabi panggil dia Zatun Nitaqain. Dua perempuan yang memiliki dua tali pengikat kain. Okay. Pengikat pinggang istilahnya. Seterusnya selepas itu Rasulullah berkejaran ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Talib dan menyuruhnya tinggal di Mekah buat beberapa ketika. Diriwayat kata 3 hari. Okay. Selepas baginda berangkat untuk berhijrah. Ini kerana baginda dapat mengembalikan barang-barang dan amanah yang diamanahkan kepada baginda SAW. Walaupun baginda ini dimusuhi, baginda ini didustai, tapi dalam masalah amanah, pada orang-orang Quraisy ni, orang-orang Mekah, tak ada orang yang lebih amanah, yang boleh dipercayai melebihi kepercayaan mereka kepada Rasulullah SAW. Itu walaupun Nabi dimusuhi, tapi mereka masih lagi menyimpan barang-barang berharga milik mereka di rumah Nabi. Diamanahkan kepada Nabi SAW untuk menjaganya. Dan Nabi seorang yang amanah, Nabi jaga tak kurang sikit pun daripada harta yang diberikan tu. Sebab itu bila Nabi hijrah, Nabi amanahkan Sayyidina Ali tu untuk memulangkan barang-barang yang diamanahkan kepada Nabi SAW. Lepas tu 3 hari lamanya Sayyidina Ali ambil masa untuk pulangkan semua barang-barang. Yang contoh walaupun dari riwayat tak sebut lah. Contohnya rumah Abu Lahab contohnya kan. Abu Lahab simpan duit 1 juta contohnya kan. Contoh. Jadi dalam senarai yang diberikan kepada Ali, okey, Abu Lahab 1 juta. Siapa Al-Wa'il bin berapa juta, satu istilahnya. Jadi dia bagilah. Itu sebenarnya kenapa Ali dipinta oleh Nabi SAW menggantikan tempat tidurnya. Satu. Yang kedua, memang malaikat Jibril membawa jaminan daripada Allah bahawa Sayyidina Ali tidak akan diapa-apakan. Ini jaminan. Sebab itu bukan mudah-mudahnya Ali kau ganti tempat aku tidur.
Kalau Ali mati kena tetak, kan? Adakah Nabi SAW mempertaruhkan nyawa menantunya, sepupunya, kan? Sahabat yang baiknya. Tak. Sebab malaikat telah beritahu pada Nabi bahawa Allah telah jamin keselamatan Sayyidina Ali. Itulah Nabi minta tolong Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidurnya. Okay. Selesai. Mana tadi? Ini kerana baginda dapat memulak. Okey, selesai. Biasanya penduduk Mekah jika ada sesuatu yang hendak diamanahkan, maka Rasulullah lah tempat perantaraan kerana mereka tahu benar tentang kejujuran baginda yang sangat amanah. Kita kan dah tahu kan kisah daripada kecil dah orang-orang Quraisy ni kenal Nabi ni dengan 3 sifat, kan? Pertama, Nabi tak pernah berbohong. Daripada kecil Nabi tak pernah berbohong. Okey. Yang kedua, Nabi adalah seorang yang amanah. Sebab itu orang-orang Mekah suka mengupah Nabi untuk menjaga kambing milik mereka. Sebab kalau Nabi jaga, memang Nabi jaga sungguh-sungguh. Mereka tahu dah. Yang ketiga, Nabi ni suka tolong orang. Daripada kecil suka tolong orang. Nampak makcik balik daripada pasar bawa barang banyak. Orang pertama berlari, tolong bawa barang tu sampai ke rumah adalah Nabi SAW. Sehingga kan kalau orang-orang Quraisy ni ada anak, mereka kata, cuba kau baik macam Muhammad. Kau tak boleh baik macam Muhammad ke? Cuba ikut Muhammad, perangai Muhammad tu. Jadi semua dah kenal Muhammad. Sebab itu bila Nabi SAW dilantik jadi Rasul, mereka itu pelik lah. Mereka mengenali Nabi lebih mereka mengenali anak-anak mereka sebenarnya. Tapi kerana sombong lah, mereka tak beriman pada Nabi SAW. Okey. Abu Bakar pula menyuruh anaknya Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah ni adik Asma. Adik Asma. Kalau adik kepada Aisyah, Abdul Rahman bin Abu Bakar, dia kafir ketika tu. Dia tak beriman. Dia beriman hanya pada pembukaan kota Mekah saja. Pembukaan kota Mekah. Yang dia bila dia masuk Islam, dia jumpa ayah dia kata ayah tak perasan, saya banyak kali bertembung dengan ayah dalam peperangan. Tapi bila setiap kali saya bertembung dengan ayah, saya mesti lari. Saya mesti mengelak. Apa jawapan Abu Bakar pada Abdul Rahman, anak dia? Kalau aku dapat peluang tu, aku takkan lepaskan. Maksudnya, bujung kau tak terserempak dengan aku masa perang dulu. Kalau kau terserempak dengan aku, memang mati lah tangan aku. Stilah macam tu, Abu Bakar. Itu yang Allahumma salli Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abu Bakar ni ada 2 isteri. Isteri namanya Qatilah. Itu diceraikan lah. Selama mana Abu Bakar masuk Islam. Itu mak kepada Asma dengan Abdullah. Mak kepada Allahumma salli, mak kepada Aisyah dengan Abdul Rahman adalah Ummur Rumman. Dah bincang kan? Dah bincang dah dekat wanita sekeliling Nabi SAW tu. Bab mana dia? Sebelum ni kita dah bincang dah sebelum ni. Ummur Rumman. Atau nama betul dia siapa? Kat sini nama betul dia adalah Zainab. Betul dia Zainab. Okey, Ummur Rumman. Rumman ni maksudnya adalah delima. Rumman ni delima. Okey. Jadi Abdullah. Okay. Abu Bakar menyuruh anaknya Abdullah mengintip apakah yang boleh diperkatakan tentang mereka berdua oleh orang Quraisy dan melaporkan segala-galanya kepada beliau, pada Abu Bakar pada waktu senja. Jadi Abdullah anak Abu Bakar ni dia akan menyelusup masuk ke pasar-pasar dengar perbualan orang-orang Quraisy. Okey. Tapi dia bukan tayang muka lah, dia tutup mukanya. Pakai macam orang Palestin tu. Okey. Masuk duduk tengah-tengah tu. Sebab kalau dia tayang wajahnya pasti tangkap dulu dia. Mana bapak kau kan? Istilah macam tu. Kan, mana Rasulullah? Tak. Jadi dia mendengar-dengar berita ataupun
apa yang dibicarakan oleh orang-orang Quraisy di pasar-pasar. Okey. Beliau juga telah menyuruh orang suruhannya, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni adalah hamba yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Untuk membawa kambing-kambingnya ke tempat ternakan, dan menjelang petang Amir diminta untuk membawa kambing-kambingnya berhampiran dengan pintu gua untuk Nabi SAW dan Abu Bakar dapat mengambil susunya. Selain daripada itu, Allahumma salli untuk menutup bekas-bekas tapak kaki siapa Asma yang menghantar makanan kepada Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Okey. Manakala putrinya Asma dipinta untuk membawa makanan kepada mereka berdua ke sana pada setiap petang. Tiba-tibanya waktu malam, maka berhimpunlah pemuda-pemuda berani dan gagah Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW untuk membuat serangan. Pada masa itu Rasulullah keluar daripada rumahnya, ambil berdoa dan membaca sepotong ayat daripada surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey. Okey. Jadi pemuda-pemuda itu pun mengepung rumah Rasulullah SAW tadi terlena. Sebelum itu baginda meminta Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidurnya, dan baginda menenangkan Sayyidina Ali dengan mengatakan bahawa tidak akan ada berlaku suatu kecelakaan pun yang akan menimpa kepadanya. Okey. Ya, Rasulullah dan para sahabat yang akrab, Rasulullah dan sahabatnya yang akrab itu Abu Bakar As-Siddiq berjalan menuju ke Gua Thur. Gua Thur ni kalau kita pergi ke Mekah, Hotel Hilton tu ada tangga, ada skeletor tu. Atas tu ada nama Masjid Abu Bakar. Itulah tapak rumah Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Orang kaya kan rumah atas bukit. Orang kaya rumah atas bukit. Jadi Abu Bakar rumahnya atas bukit. Itu kita naik eskalator satu, naik eskalator dua, naik eskalator yang ketiga. Barulah sampai ke Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar tu lah rumah Abu Bakar. Okay. Kemudian dia turun daripada bukit tu, ikut lalu di antara menara jam tower, menara jam dengan Hilton, ada lorong tu yang ada burung merpati tu kan. Itu dipanggil Syarik Hijrah. Syarik Hijrah maksudnya itulah jalan yang dilalui oleh Nabi SAW dan Abu Bakar berhijrah. Jadi di jalan belakang sampai 4 km jauhnya tu, belakang tu sampailah kat Gua Thur. Gua Thur ni dia ke arah ke belakang, ke arah selatan. Kalau Nabi nak ke Madinah, Nabi tak ikut jalan tu. Nabi akan ikut keluar ke Aziziyah, ke apa semua tu, naik ke atas untuk ke Madinah. Kalau Nabi ikut jalan tu, orang Quraisy dapat tangkap Nabi sebab itu memang laluan ke Madinah. Laluan ke Madinah. Tapi Nabi ke bawah. Jadi mereka tak menyangka bahawa Nabi akan ke bawah. Mereka menyangka Nabi akan terus ke Madinah. Itu mereka cuba tangkap Nabi, tapi lepas tu bila dah jalan jauh sampai 3 hari, berhari-hari jalan tak jumpa pun sepanjang jalan tu. Rupanya Nabi bermalam ataupun bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Okey. Bila ni nak patah balik, orang-orang Quraisy yang dah berjalan jauh cari Nabi nak patah balik, Nabi dah sempat ikut jalan lain dah. Jadi mereka takkan bertemu dengan Nabi SAW. Itu strateginya. Itu strategi. Dan Nabi SAW memang daripada kecil suka kepada gunung, gua. Gunung, gua. Dulu saya ingat lagi masa tahun 2010. Saya salah seorang panel penyelidik untuk projek Datuk Mukarrabin, Datuk Qobin, pendaki Everest. Okay, ataupun kita panggil pemegang title apa istilahnya? Grand Slam. Maksudnya Grand Slam ni dia dapat daki semua 7 puncak tertinggi di dunia dengan telah berada di kutub utara, titik kosong kutub utara dan titik kosong kutub selatan. Jadi bila dah komplit ni dipanggil dia ni pemegang anugerah Grand Slam. Maksudnya dah memang sampai dah tak ada lagi benda yang ni. Jadi 2010 dia ada satu projek Gunung Para Nabi.
gunung-gunung para nabi. Jadi dia daki semua gunung para nabi. Okey, jadi saya salah seorang penyelidik lah. Penyelidik cerita. Rupanya Nabi SAW dan bukan Nabi Muhammad SAW saja. Semua para nabi, para rasul Allah ni dia sinonim dengan gunung. Jabal Rahmah, pertemuan Nabi Adam, Hawa. Jabal gunung, bukit. Kemudian Nabi Musa, Bukit Tursina. Bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Bukit Judi. Okey. Tak tahulah yang Genting Highland tu itu Bukit Judi lain. Dia Judi, Jud. Jud dia ni maksudnya sungguh-sungguh ataupun ni. Yang tu kasino lain. Tak bukit. Itu bukit untuk berjudi. Genting. Oh lain. Oh lain. Okay. Allahumma salli ni bukit judi. Tempat bukan terdampar. Kita kadang-kadang terdamparnya Bahtera Nabi Nuh. Bukan terdampar. Berlabuh. Kan Nabi Nuh doa. Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillah dengan nama Allah majri. Berlayar. Kan? Bahtera ni wa mursaha, dan mursahan maksudnya berlabuh. Jadi dia berlabuh tu cantik je letaknya, bukanlah kerana air surut kat situlah dia terdampar, tak, bukan terdampar, dia berlabuh. Okay, yang betulnya. Okey. Kemudian Nabi apa? Nabi Muhammad SAW dengan Gua Thur, Bukit Thur, Jabal Nur, Buhira, kan? Bukit Uhud. Jadi dia Allahumma salli memang semua para nabi dan para rasul Allah ni dia sinonim dengan bukit. Sinonim dengan bukit. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Tadi Gua Thur dan berlindung selama beberapa hari riwayat 3 hari. Menurut pendapat yang sahih bahawa peristiwa ini berlaku pada 2 Rabiul Awal 20 hari bulan September tahun 631 Masih, 13 tahun selepas baginda diangkat menjadi rasul. Abu Bakar mendahului Rasulullah SAW masuk ke Gua Thur. Gua Thur ni, kalau ikut dalam ni, binatang berbisa atau ular yang berbahaya. Dia binatang berbisa tu kali jengking. Kali jengking kan. Itu ada orang tanya kan. Scorpion tu kali apa? Saya boleh jawab. Scorpion kali apa? Dia pernah tengok hitam lah Ustaz. Hitam Salah. Coklat gelap. Salah. Kali jengking Ustaz. Ya, scorpion tu kali jengking lah. Color. Dah beri jawapan dah tadi awal. Scorpion colour apa? Colour jengking lah. Kan colour. bukan warna apa. Saya tanya scorpion tu apa? Supaya dia colour apa? Colour jengking lah kan. Okay. Jadi riwayat yang betul adalah, yang paling sahih adalah colour jengking. Okay. Kenapa orang-orang Quraisy tak sangka Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur walaupun ada seorang yang telah dapat mengesan, iaitu Suraqah bin Malik kan. Okay. Kali jengking. Okay. Suraqah bin Malik. Sebab Allahumma salli Gua Thur ni satu gua yang sempit. Kalau sekarang kalau kita daki pun 3 jam nak pergi sampai atas. Kemudian dulu nak masuk kita kena melutut. Melutut, bongkok, bukan bongkok, dia kena mencangkung lah baru boleh masuk. Okay. Mencangkung, kemudian barulah boleh berdiri kat atas tu. Tapi bila berdiri, 2 orang je boleh masuk dalam gua tu. Itu apa beza Ghar ni gua dengan Kahfi, Ashabul Kahfi. Okay. Ghar gua yang kecil, hanya boleh masuk seorang 2 orang dipanggil ghar. Tapi kalau gua yang luas, macam gua Niah tu dipanggil Kahfi. Dia tak panggil ghar. Dia tak panggil ghar, dia panggil Kahfi. Itu beza, apa beza Kahfi dengan ghar? Okay, ghar kecil, Kahfi besar. Okay. Jadi kenapa orang Quraisy tak sangka Nabi SAW di situ? Sebab pertama sempit. Okay. Lepas tu kalau masuk pun kena mencangkung, dan
kalau orang Quraisy tunduk tengok dalam gua tu, akan nampaklah kaki Nabi dan kaki Abu Bakar. Okay, kaki Nabi dan kaki Abu Bakar. Okay. Yang ketiga, gua tu banyak binatang bisa. Lepas tu Abu Bakar masuk first pertama dulu, dia sumbat dulu lubang-lubang yang lubang binatang bisa ni. Dengan serbannya, dengan ridaknya dia habis. Kan dah tu. Kemudian ada satu lubang yang tak ada kain dah nak tutup. Dia tutup dengan tumit kakinya tu kan. So, barulah dia izinkan Rasulullah masuk. Dan Rasulullah masuk. Rasulullah letih ketika itu. Rasulullah baring di atas riba Abu Bakar. Baring atas paha Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar kakinya disengat binatang bisa tu kan. Sayangnya pada Nabi SAW sehingga dia tak nak Nabi ni terjaga. Kan. Kalau kita kan walaupun tak berbunyi, tak bergerak kaki, tapi kalau menahan sakit kita kan akan tiba-tiba keraskan kita punya paha kan. Kalau orang baring atas paha kita, tiba-tiba kita keraskan, dia akan terangkat sikit kepala kan. Akan bergerak kepala. Sayangnya pada Nabi SAW tak sedikit pun bergerak otak Abu Bakar. Tak keras pun pahanya. Yang menyedarkan Nabi SAW adalah air mata yang menitik atas pipi Nabi. Nabi SAW, kenapa Abu Bakar? Kenapa menangis? Di kaki kena gigit, kena sengat binatang bisa. Itu Nabi ambil air liurnya kan. Nabi sapu kan, sembuh dan tak ada sakit lagi. Itu kisah tu Okey, mereka berada dalam gua selama 3 hari dan Abdullah putera Abu Bakar turut tidur bersama mereka. Apabila hampir siang tiba, dia akan pulang ke kota Mekah seolah-olah di kota Mekah tugasnya adalah membawa laporan dan berita-berita dari Mekah. Manakala Amir bin Fuqairah pula orang surah Abu Bakar akan membawa kambing-kambing ternakan melalui jalan-jalan yang dilalui oleh Abu Bakar supaya kambing itu menghapuskan kesan tapak kaki Abdullah ke pintu gua tersebut. Ada yang menyebutkan bahawa setiap dalam lubang kaki tu kan, bila pijak pada pasir, bekas tapak kaki tu ada katak. Itu tak sahih Itu tak sahih. Katak yang tutup tu. Itu tak sahih. Kesan tapak kaki tu dipadam oleh kambing. Okey. Pihak musyrikin pula menyusun beberapa kumpulan untuk mencari Rasulullah. Setelah mereka mengetahui bahawa baginda Rasulullah melarikan diri, masing-masing mengesan jalan melalui Madinah dan di mana saja yang mereka rasakan Rasulullah bersembunyi. Akhirnya mereka sampai ke Gua Thur. Rasulullah dan Abu Bakar ketika mendengar jelas tapak kaki mereka. Abu Bakar merasa takut dan cemas. Berkata kalau mereka perhatikan daripada bawah, sudah pasti mereka akan nampak kita berdua. Untuk menangkan perasaan Abu Bakar, Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, apa katamu bahawa di samping yang berdua itu ada yang ketiga iaitu Allah. Hadis muttafaqun alaih kan. Itu kisahnya. Setelah tiada lagi mencarinya, barulah mereka keluar dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid. Seorang musyrikin yang telah diupah untuk menunjuk jalan rahsia dan jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai menuju Madinah. Setelah memastikan yang Abdullah boleh dipercayai, mereka pun menunggang kenderaan masing-masing melalui jalan pesisir pantai. Pesisir pantai. Okey. Musyrikin telah mengumumkan satu tawaran. Barang siapa yang dapat menangkap Rasulullah dan Abu Bakar hidup atau mati, hayyan wala mautan. Okay, maka mereka akan diganjarkan 100 ekor unta. 1 ekor unta je dah ada zaman tu, kaya dah. Ni 100 ekor unta, masya-Allah. Okay. Satu hari seorang laki-laki telah datang menemui kumpulan Bani Sudlij. Di suatu majlis perhimpunan di antara mereka adalah namanya Suraqah bin Malik bin Ja'sham ataupun Ja'shum ada bentuk sambil melaungkan, aku pernah melihat kenderaan di pesisir pantai. Aku percaya mereka adalah Muhammad dan sahabatnya. Di masa itu Suraqah bin Malik percaya bahawa kenderaan itu adalah Muhammad dan sahabatnya, tapi dengan tujuan hendak melemahkan semangat orang-orang lain kerana dia sendiri hendak memburu Muhammad dan sahabatnya agar dia mendapat ganjaran yang ditawarkan itu. Maka dia berkata, betulkah yang kamu lihat itu adalah Muhammad? Kalau begitu cepatlah beritahu orang-orang kita semua untuk mengesannya. Lalu dia pun bangun daripada situ dan terus menunggang kudanya mengikut jejak Rasulullah SAW di belakang dengan tujuan untuk menangkap baginda. Kan? Tapi kudanya telah tersungkur. Kemudian dia bangun sekali lagi untuk memburu Rasulullah SAW.
Makin dekat dengan baginda SAW, jaraknya dekat dah. Satu tombak. Satu tombak ni maksudnya 2-3 depa je. Tersungkur lagi dia kan. Okay. Baginda sama sekali tidak menoleh ke belakang, tapi Abu Bakar sering menoleh ke belakang. Sekali lagi kuda yang ditunggang Suraka tersungkur dan kakinya terbenam dalam pasir hingga ke lutut. Setelah disebat kuat-kuat, maka bangunlah sekali lagi, tapi belum sempat keluar dari semua kakinya, Suraka ternampak kumpulan debu bertebangan di langit dari belakang mereka berdua seperti asap tebal. Yang itu barulah dia tahu inilah benteng keselamatan Rasulullah SAW. Maka perasaan takut mula terasa, lantas dia melaung dari belakang meminta pertolongan dan perlindungan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang lain pun berhenti. Dengan demikian barulah Suraka dapat menghampiri mereka. Dengan segera dia meminta maaf dan mohon ampun, diikuti dengan tawaran yang diberi untuk memberikan bekalan kepada mereka. Jawab mereka, tak perlu, hanya satu saja, rahsiakan perjalanan kami. Suraka pun, maka aku sanggup untuk itu. Dengan itu Suraka pulang ke Mekah sambil berusaha mengelirukan pandangan penduduk Mekah mengenai Rasulullah SAW. Ada riwayat kata Suraka masuk Islam ketika ini. Ada riwayat kata Suraka masuk Islam selepas itu. Okay. Bukan zaman Nabi SAW. Okay. Dan Nabi SAW berjanji pada Suraka bila Suraka sembunyikan rahsia ini, satu hari nanti Suraka akan diberikan gelang kebesaran Raja Kisra, Raja Parsi. Kan? Tapi bila Nabi cakap tu, Nabi bukan janji kosong. Nabi, semua apa yang Nabi cakap tu, Allahumma salli Allah akan tunaikan. Itu Suraka dapat gelang kebesaran istana Kisra tu sewaktu zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab dalam peperangan Al-Qadisiyah, peperangan melawan Parsi hingga jatuhnya kerajaan Parsi itulah. Bila tak semena-mena Umar Al-Khattab memanggil Suraqah bin Naufal, Suraqah bin bin Malik dan menghadiahkan gelang kebesaran istana Kisra itu kepadanya. Menangis Suraqah. Maksudnya ini dulu janji Nabi pada dia. Kan? Okey, insyaAllah saya rasa cukup perkara tu untuk pertemuan kita. Lebih belak dah. 9.20 dan 21. Dan ada kebaikan. Apa yang kita dengar, bagaimana perik jerihnya Rasulullah SAW untuk mempertahankan Islam dan Islam sampai ke tangan kita. Jadi kita rasa pengorbanan Nabi SAW, insyaAllah. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku luka lihada wa astagfirullah wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh buka soalan tak Kak Anissa angkat tangan? Okey, insyaAllah silakan. Silakan Kak Anis. Assalamualaikum Ustaz. Saya Assalamualaikum. nak tanya, masa perpindahan Rasulullah ke Mekah, ke Madinah, yang pergi tu hanya kaum lelaki Ustaz. Maknanya macam keluarga Rasulullah tu, macam isteri-isteri Rasulullah, anak, semua memang belum pindah. Bila dia orang pindah ke Mekah? Ke Madinah? Okey. Yang ada juga orang perempuan ikut rombongan orang Islam yang pertama tu. Cuma Nabi dengan Abu Bakar berdua je. Mereka berjumpa di Quba. Okey. Yang sampai awal ada beberapa orang lah sampai awal. Okey, sampai awal. Ada yang lewat beberapa hari, contohnya macam Sayyidina Ali, kemudian dia sampai lewat. Isteri Nabi Aisyah 4 bulan selepas tu dengan Asma, dengan ayah Abu Bakar Siddiq dan beberapa orang lain tu 4 bulan selepas tu. Itu yang Abu Bakar kata, wahai Abdullah bin Uraiqid, baliklah ke Mekah dan bawalah ahli keluargaku tu. Jadi Aisyah hijrah 4 bulan selepas Nabi ada di Madinah. Dan ketika isteri Nabi baru 2, Aisyah dengan Saudah. Dengan Saudah. Yang lain belum ada lagi. Yang lain semua kat Madinah. Okey. InsyaAllah. Tapi Aisyah pun dia Aisyah pun dikahwini dengan Nabi SAW ketika itu, tapi belum bersama lagi dengan Nabi SAW.
Okay. Kan. Lepas hijrah ke Madinah, Aisyah masih duduk dengan ayah dia 7 bulan lagi. Sampailah Nabi dibinakan rumah untuk Nabi, barulah Aisyah tinggal bersama Nabi. Okay, insyaAllah. Okay, silakan. Itulah sebab masa tu Aisyah kahwin dengan Rasulullah, menikah dengan Rasulullah pada usia 6 tahun kan. 6 Tapi tahun, bersama betul. bila berusia dah 9. 9 tahun. Ya, Dan mungkin masa tu Rasulullah dah berpindah ke Madinah lah. ya betul. Kan? Dekat Madinah baru duduk sama. Okey. Faham. Okay. Terima kasih Ustaz. Maknanya masih lagi setelah perpindahan Rasulullah ke Madinah tu, adakah maknanya Rasulullah masih lagi berhubung dengan keluarga yang tinggal di Mekah? Sebab kalau ikut perhubungan kan masa tu sangat jauh, lebih kurang berapa? 500. Okay, tak adalah. Tak ada. Cuma bila sampai ke Mekah, waktu pembukaan kota Mekah tu, barulah Nabi dapat berhubung balik dengan siapa nama Allahumma salli sepupu Nabi yang Ummu Hani. Nabi singgah rumah Ummu Hani. Nanti kisahnya. Baik Ustaz, Ada yang terima tak kasih. hijrah. Okay, insyaAllah. Ada yang tak hijrah. Maknanya Ada yang yang tak tak hijrah tu yang ialah dia tak nak masih duduk di situ sebab ada keluarga, ada harta benda di Mekah. Betul. Tapi mereka yang tak berhijrah tu, mereka masih tetap dengan agama Islam. Masih tetap. Ada yang tak. Macam Ummu Hani belum Islam ketika tu. Sepupu Nabi tak Islam lagi ketika tu. Ustaz Ummu Hani tu yang jadi isu tu ke? Ya. Sepupu Rasulullah tu yang jadi isu masa Ustaz Don tu Betul. Betul lah. Memang Nabi pernah lama Ummu Hani tapi bukan banyak kali, sekali je. 2 kali. Nabi 2 kali sekali je. Nabi lama Ummu Hani sebab Nabi nak ajak dia masuk Islam. Dia bukan faham. Cuma ialah faham Ustaz Don ni, saya kenal Ustaz Don. Ustaz Don ni dia kalau bercakap tu dia macam dengan memek mukanya, dengan gayunya, dengan excitednya tu kan. Jadi bila dia ulang benda tu, orang kata ni netizen jugalah. Dia kata seolah-olah macam Nabi ni terhege-hege dengan Ummu Hani. Tak. Memang sekali, memang pernah lama. Tapi Ummu Hani tolak ketika tu. Kan? Nabi lama Ummu Hani pun sebab Nabi nak dia masuk Islam, dia tak masuk Islam. Masa Nabi lama tu Ummu Hani belum berkahwin kan Ustaz kan? Lepas tu suami dah kahwin, dah kematian suami dia dah. Oh, maknanya dia melamar semasa dia dah jadi janji lah, jadi balik lah. Dia dah, bukanlah sebelum masa suami dia pun mati tak beriman. Dia ketika tu pun tak beriman. Okay, insyaAllah. Okay, selesai? Alhamdulillah. Okay, tak ada soalan lagi? Baik, kita tutup insyaAllah. Ustaz ada program apa lepas ni Ustaz? Ada hal doakan anak saya Amar, dia start ini PSRA sekolah. Masya-Allah. Ustaz lambat bagi nama, kita orang baca dalam hari apa baca gitu Okey. Kami. Nanti saya bagi Ahmad Ammar. Nanti saya mesej ni. Alhamdulillah. Baik. Ahmad Ammar bin Rushdi. Kita doakan esok insya-Allah. Semoga Allah pemudahkan saya menjawab insya-Allah. Amin. Amin. Baik, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini, hijrah Rasulullah ke kota Madinah, masya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat, dapat mengambil ibrah. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tim Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarakan kuliah pada pagi ini. Ustaz, saya buat satu heban kuliah untuk seterusnya. Di asal kita 5.15 petang hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Bukan kelas tafsir Al-Quran tau. Kita ada kelas akidah yang bertajuk iman pada minggu ini dan juga minggu hadapan. Maknanya 2 minggu tasim, 2 minggu pelajaran akidah insya-Allah. Saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara.
ada tuntunan tersilap atur, yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan datang daripada saya yang bergelar hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.